Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk warga Rompin khususnya dan warga Facebook secara amnya. Nama saya Dr. Huda Adilah daripada Klinik Pergigian Rompin. Hari ini dalam live session pada hari ini, saya akan membincangkan satu topik yang menarik yang bertajuk mitos pergigian. Okey, mitos ni apa? Tuan-tuan dan puan-puan, mitos ni kalau ikut secara definisinya adalah cerita-cerita dongeng lah yang membawa nasihat ataupun pesan-pesan untuk generasi-generasi akan datang. Biasanya contohnya cerita-cerita mitos yang ada daripada zaman dahulu, kita selalu dengar si Tanggang ataupun si Kelembai. Okey, cerita-cerita macam ni sebenarnya adalah cerita-cerita yang tidak betul. Cerita yang tidak betul direka oleh orang-orang zaman dahulu ataupun orang-orang tua kita untuk memberi pengajaran ataupun pesanan supaya kita dapat mengambil faedah ataupun benefit daripada cerita-cerita tersebut. Okey, jadi apa sebenarnya mitos pergigian? Mitos pergigian ni adalah senang cerita adalah pengetahuan ataupun kata-kata orang-orang tua lah yang diturunkan daripada generasi-generasi tentang ilmu-ilmu pergigian. Okey, tapi kebanyakan daripada apa yang diperkatakan ini adalah biasanya tidak benar. Jadi hari ini saya nak mengupas isu inilah, apa yang selalunya diperkatakan oleh orang-orang tua kita tapi yang tidak dapat diimplikasikan dalam kesihatan pergigian pada hari ini. Okey, jadi mitos pertama yang kita nak bincangkan hari ini ialah kalau bengkak tak boleh cabut gigi. Okey, mitos ni adalah mitos yang paling popular lah. Sepanjang saya duduk dekat Rompin ni memang dah banyak kali saya jumpa pesakit-pesakit yang datang. Dia kata sebenarnya saya sakit minggu lepas ada bengkak. Tapi sebab bengkak kan, jadi tak boleh nak cabut gigi lagi. Sebab tu saya biar bengkak surut dekat rumah. Lepas tu baru saya datang jumpa doktor untuk cabut gigi. Okey, perkara-perkara macam ni saya tidak galakkan tuan-tuan dan puan-puan amalkan. Kenapa? Bengkak-bengkak yang terjadi disebabkan oleh gigi anda kadang-kadang boleh jadi serius lah. Boleh jadi serius dan kadang-kadang ada setengah kes boleh membahayakan nyawa anda. Jadi kalau anda biar bengkak tu dekat rumah, kalau surut tak apa. Kalau tak surut macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Itu adalah sangat berbahaya. Okey, untuk membincangkan topik bengkak ni, memang setengah bengkak itu tak boleh dicabut. Bila gusi tu di tengah bengkak, kita tak boleh nak cabut gigi tu. Memang betul, ada setengah keadaan yang macam tu. Tetapi tidak semua keadaan yang macam tu. Jadi, bila ada bengkak, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan datang ke klinik, tunjuk pada kami. Biar kami tengok, kami akan buat keputusan. Maksudnya kami akan bagi tahu puan, okey, gigi puan ni kita perlu rehatkan dulu supaya bengkaknya surut baru kita buang. Ataupun gigi puan kita kena buang hari ini supaya bengkak surut dengan lebih cepat. Okey? Jadi itulah dia. Ataupun ada juga sesetengah patient saya, dia datang ke klinik, dia kata saya sakit minggu lepas. Saya pergi beli antibiotik dekat klinik, dekat farmasi, saya makan, lepas surut bengkak, baru saya datang jumpa doktor untuk cabut gigi. Okey, apa yang tak betul dalam situasi ni? Yang tak betulnya adalah pesakit tersebut, dia ke farmasi, dia beli antibiotik sendiri, dia makan sendiri antibiotik tu. Okey, ini adalah tindakan yang sangat salah. Antibiotik tidak boleh diambil maksudnya atas diri sendiri. Okey? Antibiotik perlu melalui doktor dulu. Kalau doktor kata anda perlu makan antibiotik, dan kita akan bagi antibiotik. In fact, kita bagi antibiotik tu secara percuma. Puan tak perlu pun pergi beli sendiri dekat farmasi. Kita boleh bagi secara percuma melalui farmasi kita. Okey? Melalui farmasi klinik kesihatan kita. Jadi, conclusionnya apa? Kalau bengkak, boleh cabut gigi. Okey? Kalaulah ada keadaan bengkak yang kita tak boleh nak cabut gigi, siapa yang sepatutnya buat keputusan? Doktor yang sepatutnya buat keputusan. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena datang ke klinik kita masa ada bengkak tu,
Kena tunjuk, kita akan buat keputusan. Okey, gigi ni kita kena cabut supaya bengkak ini tak berterusan. Ataupun gigi ni kita kena rehatkan dengan ubat supaya kita boleh lebih senang untuk kita cabut di kemudian hari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Mitos yang kedua. Asal sakit gigi je kena makan antibiotik. Ini pun salah. Okey. Kenapa salah? Biar saya terangkan. Antibiotik yang kita makan, dia macam mana dia berfungsi? Dia berfungsi dengan apabila dia diserap, kita makan, dia masuk dalam perut kan? Dia masuk dalam perut, lepas tu dia akan diserap ke dalam salur-salur darah. Daripada diserap daripada dalam salur darah tu, dia akan pergi ke semua kawasan badan kita, sampailah ke kawasan yang memerlukan antibiotik tu. Tetapi, okey, mari saya tunjuk. Kawasan gigi kita ada 3 lapisan. Lapisan pertama, lapisan kedua dan lapisan ketiga. Yang dalam yang warna merah ni adalah yang kita panggil tempat-tempat yang terletaknya saraf dan salur-salur darah yang bagi bekalan untuk gigi lah. Okey? Tapi, bakteria yang menyebabkan anda sakit gigi tu, dia duduk di bahagian atas permukaan gigi. Nampak tak? Dia tak sampai pun dekat line warna merah ni. Okey? Sedangkan darah hanya masuk sampai dekat lain kawasan yang ada warna merah ini sahaja. Jadi sebenarnya antibiotik yang anda makan apabila anda sakit gigi tu, dia tak sampai pun ke tempat yang ada bakteria tu. Maksudnya apa? Dia tak membantu untuk membunuh bakteria tu. Okey? Jadi itu adalah mitos yang kedua. Mitos yang ketiga pula, cabut gigi boleh menyebabkan mata jadi buta. Wow. Bila saya dengar mitos ni, saya sangat terkejut. Okey, alasannya kenapa? Dia cakap bila kita cabut gigi, terutamanya gigi belakang lah. Bila kita cabut gigi geraham, katanya boleh menyebabkan mata jadi buta. Sebab apa? Sebab urat gigi dengan urat mata ni, dia berkait rapat. So, bila kita tersalah sentuh gigi ni, kita tersentuh urat mata menyebabkan mata jadi buta. Ini adalah sangat salah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Saraf yang membekalkan bekalan untuk gigi, dia datang daripada bahagian dagu. Daripada bahagian bawah ni, dia sampai ke depan dagu. Tapi, saraf yang bagi mata boleh tengok, datang daripada dalam kepala. Dalam otak, terus ke mata. Nampak tak jauhnya perbezaan tu? Jauh kan sarafnya? Jadi sarafnya tak ada kena-mengena. Jadi ini adalah mitos semata-mata. Belum ada lagi dalam dunia ni kes yang bila dia datang cabut gigi, tiba-tiba mata dia jadi buta. Kalau ada pun, itu adalah 100% kebetulan. Okey puan? Okey, itu adalah mitos yang ketiga. Mitos yang keempat. Apa lagi? Gigi sihat berwarna putih. Okey, gigi sihat berwarna putih. Ini sebenarnya adalah mitos. Kenapa saya cakap gigi sihat berwarna putih adalah mitos? Disebabkan, kita tengok balik gambar yang saya tunjuk tadi. Gambar yang saya tunjuk tadi, saya cakap gigi kita ada 3 lapisan. Betul tak? Okey, gigi yang ada 3 lapisan tu, lapisan pertama, lapisan kedua dan lapisan ketiga lah. Lapisan ketiga yang dalam warna merah ni, dia ada saraf dan salur darah sahaja. Okey, lapisan yang kedua, lapisan kedua ni berwarna kuning. Kuning cair. Memang secara semula jadinya dia diciptakan untuk berwarna kuning cair. Dan lapisan yang di luar, yang paling tebal ni, dia adalah berwarna lut cahaya. Dia tak ada warna sebenarnya. Dia lut cahaya. Dia tidak lut sinar dan tidak juga legap. Dia lut cahaya. Disebabkan itu, dia memantulkan warna daripada lapisan yang kedua, iaitu kuning cair. Jadi bila dia memantulkan warna daripada lapisan kedua, disebabkan itu gigi kita kelihatan putih ke kuning-kuningan, ataupun nama senang dia adalah kuning cair. Sebab tu gigi kita yang sihat sepatutnya kuning cair warna dia, bukan warna putih. In fact, kalau gigi orang tu warna putih, dia boleh menunjukkan bahawa gigi dia sebenarnya tak sihat. Gigi dia sebenarnya ada masalah lebih daripada gigi yang
berwarna kuning cair. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, conclusionnya apa? Conclusionnya ialah gigi yang sihat berwarna kuning cair. Gigi yang sihat tidak berwarna putih. Okey? Mitos yang seterusnya. Apa lagi yang kita nak bincangkan? Gigi susu tak perlu dijaga. Sebab apa? Sebab ada ganti gigi kekal. Setengah ibu bapa dia ada sifat yang macam ni. Dia datang ke klinik, dia minta kita cabut je gigi anak dia kalau gigi anak dia rosak. Sebab apa? Sebab nanti gigi kekal keluar. Kenapa nak tampal-tampal susah-susah kan? Okey. Ini sebenarnya adalah tak betul. Kenapa? Gigi susu adalah sangat penting. Satu, apa kerja gigi susu ni? Dia membantu anak-anak anda makan, bercakap dan bersosial sama macam orang dewasa. Orang dewasa kalau tak ada gigi dia rasa malu kan? Dia nak bercakap susah, dia nak makan susah. Begitu juga anak-anak anda. Okey? Jadi anak-anak anda juga perlukan gigi untuk bersosial dengan sihat. Biasanya gigi susu ni akan diperlukan daripada umur dia 2 tahun sehingga 6 tahun. Ataupun kita cakap 6 tahun tu start tumbuh gigi kekal lah. Tapi gigi susu masih diperlukan sampai kadang-kadang umur dia 10 tahun lah. Okay? So daripada umur dia 2 tahun sampai umur dia 10 tahun, itu adalah 8 tahun yang sangat panjang. 8 tahun yang sangat panjang tu dia perlu gunakan gigi susu dia untuk makan dan untuk bercakap dan untuk bersosial. Okay? Itu satu. Pentingnya gigi susu. 2, pentingnya gigi susu ni adalah panduan kepada pertumbuhan gigi kekal. Kenapa saya cakap macam tu? Gigi susu ni lama-lama nak terkeluar, dia akan goyang kan? Dia akan goyang. Lepas tu dia akan terkeluar. Bila dia dah terkeluar, sama ada dia akan keluar tapi adalah cantik dan teratur. Okey? Jadi sampai situ saja. Kita nak akan bincang lagi. Lagi banyak mitos yang lebih menarik. Kita akan rungkaikan lah. Okey. Sebelum kita habiskan live kita pada hari ini, saya ada satu soalan khas untuk orang-orang rompen. Okey, khas untuk orang-orang rompen, saya nak bagi satu soalan. Anda perlu menyatakan salah satu sahaja mitos yang kita bincangkan tadi. Perlu nyatakan di dalam ruangan komen. Kalau siapa yang nombor 1, dia komen untuk soalan ni, kita akan bagi hadiah lah. Okey, kita akan bagi hadiah special untuk orang yang jawab betul tu. Okey, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Bye-bye.